Okey, so hari ni kita buat tajuk pengatur caraan linear muka surat 176. Semua buka muka surat 176. Soalan yang pertama. Okey. Right. Sebelum saya teruskan, awak perlu tahu ya, ketaksamaan ni awak dah belajar masa tingkatan 2. Kan? Ada ketaksamaan. Ketaksamaan ni punca lebih besar, lebih kecil sama dengan ni. Ini namanya ketaksamaan ni. Okey, dalam ketaksamaan ni, dia maksudnya awak daripada ayat matematik yang panjang, awak kena conclude dia kepada satu expression matematik tau. Tapi ada dua perkataan dia. Biasanya student dia bermasalah nak buat pengatur caraan linear ni apabila dia melibatkan simbol-simbol ni. Bila nak ada sama dengan, bila tak ada sama dengan. Kalau dia ada semua perkataan, dia ada simbol sama dengan. Lebih kecil, lebih besar ni nanti kita tengok keadaan. Yang tak ada sama dengan hanya ada dua situasi je. Yang pertama, kalau perkataan itu kurang daripada. Contoh, Y kurang daripada X, maka simbol awak lebih kecil daripada X, tak ada sama dengan. Perkataan kurang daripada ni. Lagi satu, Y lebih daripada. Hanya dua perkataan ini sahaja yang tak ada sama dengan. Semua perkataan lain ada sama dengan. Ataupun sama ada dia lebih kecil atau lebih besar, mereka ada sama dengan. Dua perkataan ini sahaja yang tiada sama dengan. Hanya awak kena letak. Dan dua perkataan ini sahaja dan dua simbol ini sahaja yang garis lurusnya nanti bukan solid. Garis lurusnya nanti spotted. Okey, ataupun garis lurus putus-putus. Ni, dua ni. Kalau dia tak ada sama dengan, garis lurus awak akan jadi putus-putus Kalau dia ada sama dengan, garis lurus awak akan jadi solid lah. Ini kalau ada sama dengan. Nah, ini solid, itu kita panggil spotted line ataupun garis putus-putus. Okey. Dah? Right, saya padat yang ni kita pergi pada soalan yang pertama. Soalan ni dia senang dapat markah, tetapi apabila awak silap pada kekangan yang 3 atau 4 di atas ni, dia akan silap sampai bawah. Right. Saya tak boleh lah letak kat sini, nanti dia bergoyang-goyang. Saya tak boleh kacau dia. Okey. So, tengok pada soalan yang pertama. Suatu institusi menawarkan dua jenis kursus matematik, iaitu kalkulus dan juga statistik. Kita ada kalkulus, kita ada statistik. Okey. And then dia kata kat sini bilangan pelajar yang mengambil kursus kalkulus ialah X. Dia dah bagi tahu kalkulus ini adalah X dan juga statistik ialah Y. Sebab lepas ni dalam matematik punya expression kita dah tak ada guna perkataan kalkulus, kita dah tak ada guna perkataan statistik. Kita guna huruf X dan Y je nak mewakili dia orang. Faham ya? Okey. Lepas tu apa lagi kata? Bilangan pelajar yang mengambil kursus matematik adalah berdasarkan kekangan yang berikut. So kita tengok Roman 1. Inilah cerita dia. Awak nanti ada Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4. Awak tengok soalan A awak. Tuliskan 4 ketaksamaan selain X lebih besar dan sama dengan kosong dan Y lebih besar dan sama dengan kosong yang memenuhi semua kekangan di atas. Yang di rumah saya nak awak buka muka surat 176 Okey. Tengok cikgu zaman sekarang. Saya macam ya Allah je. Okey, lepas tu dia suruh awak tuliskan 4 ketaksamaan yang mana ni? Yang Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4 ni. Awak kena tukar dia menjadi mathematical expression. Yang tu dia bagi awak dalam ayat kan? Awak kena tukar dia dalam mathematical expression. Jom kita buat first. Right, Roman 1. Ini kita nak menjawab soalan A tau. Okey, Roman 1. Apa dia cerita? Nisbah bilangan pelajar mengambil kursus kalkulus kepada bilangan pelajar mengambil kursus statistik tidak melebihi 80 kepada 20. Dia kata apa tadi? Kursus kalkulus kepada bilangan pelajar statistik. Okey. Kalkulus adalah X, kepada statistik adalah Y. 80 kepada 20.
Jadi kita tukar dia kepada pecahan. X per Y sama dengan 80 per 20. Boleh? Okey. Bila awak dah tukar dia kepada pecahan, awak tengok dia ada cakap kat situ apa? Tidak melebihi. Tidak melebihi bukan perkataan kurang daripada, bukan perkataan lebih daripada. Tidak melebihi, lebih besar ke lebih kecil? Lebih kecil. Lebih besar ke tidak melebihi? Lebih besar. Tidak melebihi. Lebih? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil dan sama dengan 80 per 20. Kenapa ada sama dengan? Sebab dia bukan perkataan lebih daripada, sebab dia bukan perkataan kurang daripada. Hanya dua tu je yang tak ada sama dengan. Yang lain semua perkataan ada sama dengan. Macam tu. So sekarang kita kecilkan dia. X per Y lebih kecil dan sama dengan 1 per X kita berapa dia kata? Okey. 80 per 20 kita kecilkan jadi 4 kan? 4. Sini 1, sini 4. So jadi 4 kat sini. Tapi sekarang kita nak jadikan Y tajuk. Y mesti sentiasa jadi tajuk. Saya pindah kat sana. X per 4. Susun balik. Nampak tak sampai bawah? Nampak? Okey, susun balik ke atas ni. Saya susun balik. Y lebih besar dan sama dengan 1 per 4 X. Ini kita punya ketaksamaan yang pertama. Dah dapat. Roman 1 kita. Y lebih besar dan sama dengan 1 per 4 X. Itu cerita dia. Okey, sekarang kita buat Roman 2 pula. Nampak sampai mana? Okey. Kita buat Roman 2. Saya nak guna pen hitam. Roman 2 kita pula, dia cerita pasal bilangan pelajar yang mengambil kursus matematik adalah kurang atau sama dengan 80. Ini memang direct lah bagi tahu awak, kurang atau sama. So, lebih kecil dan sama dengan. Ini direct je kan? Tapi dia cakap kat situ, bilangan pelajar yang mengambil kursus matematik. Kita ada 2 kursus matematik, kalkulus dengan statistik. Kalau dia kata bilangan pelajar, so apa yang saya nak buat kat sini? Dia kata bilangan pelajar yang mengambil kursus matematik. Kita ada kalkulus, kita ada statistik. Jadi, faham tak kalau saya buat X tambah dengan Y lebih kecil dan sama dengan berapa tadi? 80. Faham kat sini? Yang ambil kalkulus tambah dengan yang ambil statistik, ini semua matematik. Lebih kecil dan sama dengan 80 sebab dia kata kurang atau sama dengan 80. Satu markah lagi. Ini satu markah. Yang tu satu markah. Okey, ini satu markah, yang ni satu markah. Dapat 2 markah. Kita pergi kepada kekangan yang ketiga. Bilangan pelajar yang mengambil kursus statistik adalah sekurang-kurangnya 10. Okey. Kalau dia ada perkataan yang confusekan awak, macam perkataan sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya, perkataan ini awak maksimum, minimum, awak perkataan kena terbalik, simbol kena terbalik dengan perkataan. Sekurang-kurang perkataan dia nampak kecil kan? Kurang-kurang. Tapi simbol kita kena pergi menjadi lebih besar. Dia cerita dekat situ apa? Bilangan pelajar yang mengambil kursus statistik iaitu Y. Sekurang-kurang perkataan dia kurang, so supposedly kecil, betul? Tapi awak terbalikkan jadi lebih besar dan sama dengan, mesti ada sama dengan sebab dia bukan 2 yang kita tulis tadi yang tak ada sama dengan 10. So letak sini 10. Okey. Number 4 cuba buat dulu. Tengok Roman number 4. Bilangan pelajar yang mengambil kursus kalkulus sekurang-kurangnya 20. So macam mana ketaksamaan dia? X lebih besar atau sama dengan pandai 20. Dah siap. Satu markah, total 4 markah kat sini. You betul kat sini, insya-Allah you betul sampai bawah. Okey? Dah siap. Inilah yang kita nak guna ni. Keempat-empat dia punya ketaksamaan untuk kita bina untuk kita bina graf. Okey, sekarang buka kita graf. Right, soalan B dia bagi tahu gunakan
mesti daripada bawah ni 2 cm ni. So dekat garisan hijau yang pekat tu awak tarik garis, kat sebelah sini pun sama. Okey, lepas tu awak buat 10, 20, 30. Ini 2 cm 2 cm, 2 cm, 2 cm yang saya calitkan tu. Alright. So awak isi dulu yang tu, nanti kita buat sama-sama. Okey, pada yang di rumah saya nak awak bina macam ni. Ini paksi Y, sini paksi X. Okey. Dan yang saya buat calik-calik ni semua 2 cm, 2 cm, 2 cm. Okey, sebabnya pengatur syaraan ini ni semua pasal positif punya nilai. So kita akan buat dia sehabis lah. Kalau boleh ambil lah ruang kat sini. Tapi kalau tak cukup awak punya kiraan bawah ni dengan atas ni, awak ambil lah betul-betul ngam-ngam kat tepi. Biasanya SPM dia tak sampai ngam-ngam kat tepi ya. Dia sampai dia akan ada jarak sikit macam ni biar cantik sikit graf awak. Okey, dah buat dah. Okey, make sure awak buat dia punya paksi dia ni sampai 80. Nak lebih tak apa, sebab apa? Nilai paling besar kita tengok kat sini 80. So buat yang paling besar 80. Tapi kalau you nak lebih 90, kalau cukup awak punya kertas tak ada masalah. Sebabnya kalau bahagian bawah ni dia boleh sampai 90. Tapi sebab saya dah tulis X dekat sini, so saya sampai 80 cukup lah. Okey, atas ni pun saya buat sampai 80. Nak lebih, it doesn't matter. Okey? Baik, dah siap dah? Ni belum siap, kita tunggu Hani jap. Okey, sekarang tengok tadi saya suruh awak tengok soalan 1B, gunakan skala 2 cm kepada 10 orang pelajar pada setiap paksi. Dah buat dah. Okey. So, dalam kelas pun dah buat. Ini nama dia 10 unit kepada 2 cm. Kita dah bina paksi, dah cantik. Kita nak bina dan lorek. Okey, lorek kejap lagi. Kita bina garisan dulu. Macam mana kita nak bina garisan kat dalam ni? Awak dah belajar dah koordinat geometri ataupun you dah belajar masa tingkatan 3 tajuk terakhir garis lurus. You have to bina garis lurus kat sini menggunakan semua skala yang kat dalam ni. Alright, so macam mana kita nak buat? Saya pergi yang pertama dulu. Nak bina garis lurus paling kurang kena ada berapa titik? 3 titik. Banyak sangat 2 titik. 3 banyak sangat Pak. Ambil 2 titik. 1 tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kita tak tahu garis tu nak hala ke mana kan? 2 titik.
macam ni. Tapi kalau awak rasa tak nak buat macam tu pun boleh. Sebab ni pun tak ada markah. Cuma dia membantu awak. Nampak tak? Kejam sikit lah. Okey? Jadi, tapi cikgu, saya nak letak X tu kosong. Boleh? Y sama dengan kosong lah. Kiranya titik awak nanti. Kalau awak nak gantikan Y sama dengan 1/4 X awak kosong. Y awak akan jadi kosong kan? So, you plot je dekat kosong ni. Pun sama juga. Akan dapat semua titik awak ni akan berada dalam satu garis yang sama. Okey, sekarang plot 40, 10 dengan 25. 40, 10 kat mana? Right, so semua dah plot dah. 40, 10, 20 dengan 5. Tak nak guna kosong pun tak apa. Sebab nanti, nampak? Ini saya plot. Nampak? Ini 40, ini 25. Nampak tak dia lalu kosong-kosong? Sebab dia mereka ni semua berada atas titik yang sama, atas garis yang sama. Dan garisan tersebut mesti solid. Sebab apa solid? Sebab kita ada simbol sama dengan kat sini. Dia mesti solid. Kalau yang tak ada sama dengan, yang mesti spotted ataupun putus-putus. Lepas tu, garisan mesti kena habis kertas. Garisan mesti kena habis kertas kat sini ya. Kena habis kertas sebab nanti kita nak lorek region ataupun kawasan yang kita perlu lorek. Okey, habis yang ni. Kita pergi kepada titik yang kedua. Right, titik yang kedua dia bagi tahu kat kita kat sini ni. X tambah Y sama dengan 80. Okey, nak pilih. Biasa orang pilih kosong juga. Kosong senang. Sebab apa? Saya buka table lah. Bersih sikit kan. Buat dulu titik. Kalau Y awak kosong, okey, kalau X awak kosong, Y sama dengan berapa? 80 kan? So, sini kosong, sini 80. Okey, lagi satu. Kalau ni saya kata apa? Kalau Y awak kosong, X awak sama dengan 80. Jadi senang. Sini kosong, sini 80. Jangan terbalik tau. Jadi awak plot dekat 080 kat sini. 080 kat sini, 80 kosong kat sini, awak plot, awak garis habiskan. Macam tu. Okey, cepat buat. Okey, ni yang warna merah. Untuk titik 080, 80 kosong. Yang saya buat warna merah ni. Right? Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga. Okey, yang ketiga. Yang ni saya padam. Kita pergi kepada yang ketiga iaitu Y sama dengan 10. Perlu kiraan tak Y sama dengan 10? Tak perlu. Cari je 10 dekat paksi Y. Awak cari 10 dekat paksi Y, you just garis luruskan sahaja. Gitu. Sama juga dengan number 4 ni. X sama dengan 20. Mana paksi X? Ini paksi X. Mana 20? Ni 20, gariskan tegak ke bawah. Okey, dah buat cepat. Okey, awak dah siap semua garis. Ini adalah garis X sama dengan 20. Yang warna hitam bawah ni X, Y sama dengan 10. Setiap hujung garis tu awak letak persamaan dia tadi. Ini adalah X tambah Y, Y tambah X, X tambah Y samalah. Okey, ini adalah X tambah Y sama dengan 80 yang warna merah. Yang garis ni X sama dengan 20. Garis bawah ni Y sama dengan 10. Garis melintang sikit ni adalah Y sama dengan 1/4 X tadi kan? Okey. Sebab apa kita perlukan ni? Sebab nanti kita nak lorek jangan salah. Okey, sebab kita nak lorek kita takut salah, sebab tu kita kena tulis dekat hujung-hujung dia tu. Okey, dah ni. Azira. Cikgu, Y dengan 1/4 X kan dia dua kali kan dia tulis. Yang kat mana? Ni. Bukan sama. Dia sama je. Sebab dia kan dua titik di atas garis yang sama. Dia sekali je lah. Sekali je lah kat hujung ni. Ini pun sekali je lah walaupun dia ada dua titik tadi kan 80 kosong dan 080. Sebab garisan ini dibina dengan persamaan ini. Okey? Right. So apa yang perlu kita buat sekarang? Kita nak lorek pula. Sebab soalan seterusnya dia kata lorek rantau R kan? Dia suruh awak bina paksi, dia suruh awak bina garis. Lepas tu dia suruh awak lorek rantau R yang memuaskan semua ketaksamaan. Okey, first Y lebih besar dan sama dengan 1/4. Lebih besar maksudnya mana garisan Y lebih besar ni? Ini garisan Y sama dengan 1/4 X.
lebih kecil, X lebih besar daripada 20, dia ke kanan, betul? So, di manakah ruang yang memuaskan kesemua ketaksamaan tersebut adalah yang di tengah-tengah ni. Sampai sini ni. Ini sampai sini. Nanti saya bulatkan sekejap. Okey, ini saya dah lorek. Dengan ketaksamaan yang kita dah tengok lebih besar lebih kecil tadi semua, ruangan inilah yang semua ketaksamaan tu masuk. Okey? Tengok saya bulatkan. Ini, sini dan juga ini. Jadi tuliskan huruf R besar dalamnya. Saya pernah ada pengalaman masa saya menanda SPM, orang tu tulis nama dia awak. Dia yakin Mona dia tulis nama dia, lepas tu dia kena buang O1W -1, tolak 1 markah. Daripada 10 ada 9 je lah. Sebab apa? Dia tak ikut pada soalan. Jadi jangan, walaupun you rasa macam teruja gila sebab you dapat dia punya syahadat region dia nak bina, tolong ikut arahan. Huruf R besar dia kata sebab R ini mewakili perkataan region. Okey, tempat yang nak dilorek. Okey, dah selesai yang ini, kita nak pergi kepada soalan yang bawah pula. Okey, so B dah settle. Tadi 4 markah, yang B ini akan bagi awak 3 markah. 1, 2, 3, another 4. So, 3 marks, so 7 marks. Right? Okey, sekarang kita tengok kepada soalan C. Dengan menggunakan graf dari B, graf yang dah awak buat tadi, carikan julat bilangan pelajar untuk kursus kalkulus jika bilangan pelajar mengambil kursus statistik ialah 20. Okey, sekarang dia nak cari julat. Awak kena tahu kalau dia minta julat, maksudnya dia mesti ada minimum, dia mesti ada maksimum. Ni macam memang melekat tau Pak. Saya ingat raster yang tu. Ni dia punya surface dia ni. Surface dia yang okey, so macam mana kita nak buat? Itu adalah rantau berlorek awak. Yang pertama dia kata dia nak julat. Julat bilangan pelajar untuk kursus kalkulus. Kalkulus huruf Y ke X tadi? Kalkulus X statistik Y okey. So dia nak X. Bila mana dia cakap statistik ialah 20. Okey, tengok statistik. Statistik Y kan? Statistik huruf Y. Tengok Y 20 kat sini. Y20 dekat sini, awak buat garis putus-putus, awak berjumpa dengan dinding ataupun garisan yang berlorek. Okey, buat garis putus-putus. Daripada 20 ni awak buat garis putus-putus. Okey, saya buatkan juga. Okey. Nampak saya buat garis putus-putus macam ni. Okey, titik yang pertama yang awak jumpa dinding ni, awak baca dia punya nilai dia berapa? 20. Okey, tulis kat sini 20. Okey, itu minimum sebab awak jumpa dia yang pertama kan? Ini minimum. Tengah-tengah ni adalah tadi dia tak suruh kita cari X tu Y wak. Dengan menggunakan graf kita ialah 20. Statistik tu Y ke X? Statistik Y kan? Tulis baliklah. Kalkulus X, statistik Y. Okey. So sekarang ni dia suruh cari X, letak X kat tengah-tengah. Ini sama dengan, ini sama dengan. Sebab apa ada sama dengan? Sebab garis kita solid kat sini. Okey. Lepas tu kita nak cari yang maksimum pula sebab dia nak julat. Okey, maksimum dia yang mana? Dengan keadaan ni tadi ni, kita bergerak lagi, nilai putus-putus, garis putus-putus ni terus pergi jumpa lagi dinding atau garis syahadat region yang paling belakang sekali. Nampak yang paling belakang ni, awak baca nilai dia ke bawah, nilai dia adalah 60. Dapat tak 60? Dapat tak nilai 60? Nampak tak? Saya teruskan daripada 20Y ni. Saya teruskan sampai garis syahadat region yang paling last sekali. Lepas tu nilai dia adalah 60. Kita baca dekat X ni 60. Maka awak letaklah sini 60. Maka soalan bagi nombor B Roman C Roman 1. Inilah julatnya. Dapat dah 1
Right. Seterusnya kita pergi kepada soalan C Roman 2. Bayaran peperiksaan maksimum. Kalau dia melibatkan duit ke, maksimum minimum ke, apa lagi ya? Biasanya melibatkan keuntungan dengan bayaran lah. Awak kena bina satu persamaan yang kita panggil sebagai objective function. Pernah dengar tak? Fungsi objektif. Yang itu sekarang ni dia bagikan yuran untuk kalkulus 200, yuran untuk statistik 400. Jadi awak bina dia punya fungsi objektif 200x tambah dengan 400y sama dengan k. K ni objective function. Kalau awak gantikan x dengan y ni dengan titik minimum, maka k akan jadi nilai minimum. Kalau awak gantikan x dengan y ni dengan titik maksimum, maka k ini akan jadi nilai maksimum. Bergantung pada soalan. Okey? Sekarang kita macam mana kita nak cari titik maksimum dengan titik minimum tu? Awak nampak tak? Awak punya graf ni saya ada bulat-bulatkan. Nampak saya ada bulat ni, bulat ini, mana bulat dia? Bulat ni, bulat bawah ni. Semua titik-titik bucu-bucu awak punya shaded region. Bucu-bucu awak punya shaded region ni cari koordinatnya. Okey? Sekarang kerja awak, setiap bucu ni yang merah ni 1, 2, 3, 4. Cari koordinat. Baca koordinat tu sekarang. Tulis koordinatnya. Alright. So saya dah cari semua. Saya dengan kawan awak dalam kelas ni dah cari semua titik koordinat. Yang ini 20, 60. Yang ini bawah ni, yang bulat ni 20, 10. Yang ni 40, 10. Yang ini 64, 16. So kerja kita sekarang, kita nak ganti persamaan tu dengan semua titik ni. Yang mana satu dapat nilai paling tinggi, itu maksimum. Boleh? Right? So kerja kita senang je, tinggal buat penggantian. Saya gantikan satu-satu. Yang pertama saya gantikan dengan titik 20, 60. So 200 darab dengan 20 tambah dengan 400 darab dengan 60. So kita dapat dekat sini 2 darab 2, 4000 tambah dengan 2400. Kita dapat, saya tekan kalkulator jap. Gantikan pula dengan titik 64, 16. Sebenarnya, nanti saya bagi tahu yang sebenar buat ini. Kalau banyak kan saya bagi tahu dah awak ini kenapa sebenar lagi nak buat ni lagi. 200 darab 64 tambah dengan 400. Mana 400 ya? Yang mana satu yang paling maksimum sebab soalan minta maksimum tadi kan? So yang maksimum adalah 28,000. Awak tulis je sini maksimum. Bayaran maksimum ke apa dia minta iuran maksimum ke terpulang. Ikut pada soalan bayaran maksimum. Letaklah final answer macam
Okey.